Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. So perjalanan hidup kita ni kan, kita yang sedang pimpin diri kita. Ramai orang bercakap tentang orang kan, kita kurang bercakap tentang diri kita. Hakikatnya, realitinya, kita sedang pimpin diri kita. Ke mana kita nak pergi, ke mana kita nak bawa diri kita sebenarnya. Jelas bahawa kita dalam perjalanan menuju satu alam yang lain. Dunia ni kita pasti akan tinggalkan. So bila kita sedar dunia ni kita pasti akan tinggalkan, untuk pergi ke satu tempat yang sangat baru, walaupun kita dah dikabarkan dengan keadaan tempat tersebut, tapi kita akan berada di situ bergantung kepada bekalan yang kita bawa. So kita nak bawa diri kita ke mana sebenarnya? Nak bawa ke tempat yang lebih baik atau yang lebih buruk? Kita nak pergi ke taman-taman syurga atau sebaliknya? Subhanallah. So setiap hari adalah hari penting untuk kita manfaatkan, untuk kita mencipta sesuatu yang baik, untuk kita bangunkan satu yang baik. Hari ini hari Senin, hari baru untuk minggu yang baru. So pastikan kita ada keazaman yang sangat tinggi, keazaman yang sungguh-sungguh nak buat perkara-perkara baik. Kadang-kadang bila kita berkawan dengan kawan-kawan yang rosak, pagi-pagi dah hantar mesej yang boleh membunuh mood kita. Pagi-pagi hantar mesej cerita buruk orang. Kalau kita perasan, kalau anda nak kenal siapa anda, dan kata Sayyidina Umar, muhasabah diri. So macam mana nak muhasabah diri? Anda perhatikan orang sekitar hidup anda. Kalau anda dapati bahawa ada banyak perkara-perkara yang negatif yang sedang hinggap pada diri anda, bermakna anda berada di lembah penuh dengan kepura-puraan, anda berada di lembah penuh kemaksiatan, anda berada di tempat yang penuh negatif. Macam Pak Lis kongsi tadi, pagi-pagi bangun je, tengok mesej masuk, tengok Allah cerita tentang orang, mengumpat hal orang. Kita buka je WhatsApp group, benda yang kita baca semua buruk je. Tanya diri kita sekarang, kita nak pergi tempat baik ke tempat buruk? Nak pergi dekat mana? Kita nak pergi tempat baik ke tempat buruk? Kita nak pergi tempat yang baik. Tapi kenapa semua khabar buruk je kita dapat? Kenapa kita baca benda buruk je? Kenapa cakap benda buruk je? Tapi kita nak pergi tempat baik. Nampak tak? Keinginan kita tak selari dengan perbuatan yang kita sedang lalui. Faham ke faham ni? Kita nak syurga Allah, tapi kenapa kita tempah nama kat dalam neraka? Kita cerita hal orang, kita mengumpat kisah hidup orang. Bangun-bangun pagi, semua kawan-kawan kita cerita benda buruk je dalam WhatsApp group. Cerita tentang buruk orang saja. Alhamdulillah lah ada satu hadis orang kongsi. Salah seorang daripada ahli grup tu kongsi satu hadis. Tapi tertutup hadis tu dengan cerita buruk orang je. Faham ke faham? So anda sedang pimpin diri anda. Anda nak kekal ke tempat yang buruk tu? Atau anda nak berada di tempat yang lebih baik? Nampak tak? Anda tak boleh salahkan orang. Anda kena berharapan semua benda tu dengan menentukan ke mana anda nak pergi. Anda dah sedar anda ada kawan yang rosak, tapi kenapa anda kekal kat situ? Anda rasa anda cukup kuat untuk berdakwah? Ada banyak cara untuk berdakwah. Jadi jangan letakkan diri kita tempat orang yang rosak. Kita takut-takut dibimbangi, kita juga turut rosak bersama. Pak Rais dah biasa nampak benda ni. Dah biasa nampak. Orang ni baik sangat, tapi kalau salah, orang selalu fokus pada anak. Jangan salah pilih kawan, pilih kawan yang terbaik. Tapi tak ramai orang fikir tentang diri dia. Kita ni sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu, sejauh mana kita memilih, kita pandai memilih. Dia bukan pilihan raya je, kena pandai memilih. Kita sejauh mana kita ni pandai memilih rakan-rakan yang boleh menjadi asbab kita dekat dengan Allah SWT. Menjadi rakan-rakan, menjadi asbab kita kenal Allah, kita jatuh cinta pada Rasulullah, kita dapat hadir majlis-majlis ilmu. Asbab kita berkawan dengan orang baik, mereka ingatkan kita, jangan lupa minggu depan ada kuliah ni, minggu depan ada Habib turun, minggu depan ada ulama datang. Mereka ingatkan kita, mereka share maklumat-maklumat yang menyebabkan kita tahu akhirnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Atau kita berada di zon, di lokasi di mana kita salah pilih kawan yang menyebabkan kita banyak dapat kabar buruk je. Kita baca semua cerita orang. Kita baca cerita membenci orang, menaburkan kebencian, menyebabkan kita bertambah benci kat orang.
cerita dia tu menyebabkan kita pandang serong orang tu. Cerita-cerita yang dibawa tu menyebabkan kita menjadi bengang kat orang lain. Nampak tak? Dia buat kita terfikir. Dia ada banyak manusia ni. Satu, banyak orang dia fokus pada anak, sebenarnya kena fokus pada diri juga. Di saat anda anak-anak anda, jangan salah pilih kawan, tapi anda sebagai ibu, anda sebagai ayah kerap kali salah pilih kawan. Nampak tak? Contohlah, kita hantar anak kita ke asrama. Atau yang paling best, Pak Riz ada madrasah. Kita cerita pasal madrasah senang lah. Kita hantar anak kita madrasah atas kesedaran, keinginan yang mendalam nak lahirkan anak-anak hafiz atau belajar kitab. Kita hantarlah anak kita ke pondok. Kemudian kita ni tadi, kita hantar anak kita ke pondok, kita tak kenal siapa-siapa. Kemudian hari berlalu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kita kenal banyak parent-parent yang lain. Tapi oleh kerana kita tidak ada Quran dengan sunnah dalam perjalanan hidup kita, kita tak bangunkan diri kita, tak pandu diri kita salah pilih kawan. Kita pun berkawan dengan parent-parent yang rosak. Bila kita kawan dengan mereka, mereka ni sentiasa bercakap benda negatif. Sentiasa cakap. Dan akhirnya kita dah lah solat, kita tak cukup power. Tahajud kita lemau. Nampak tak? Kebah, demam. Bila kita dengar kata-kata mereka, kita akan termakan. Dan inilah cara iblis laknatullah memesongkan akidah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sabar nak pesongkan akidah kita. Kita tak sabar nak bangkitkan iman kita. Kita tak sabar nak mantapkan akidah kita. Tapi iblis ni nak sesatkan kita, dia sabar. Sikit-sikit dia tarik, sikit-sikit dia tarik. Lama-lama rosak kita. Sebab itu, dengan siapa kita berkawan, banyak mempengaruhi kehidupan kita secara peribadi dan kehidupan keluarga kita. Dengan siapa kita berkawan akan mempengaruhi kehidupan kita kat dunia. Yang paling kita bimbang, siapa kawan kita kat akhirat adalah siapa kawan kita kat dunia. Cuba perhatikan kawan-kawan kita kat dunia. Mereka ni lebih banyak buat apa? Mereka lebih banyak sampaikan tentang apa? Nabi dan para rasul diutuskan oleh Allah untuk sampaikan perkara-perkara baik. Kita mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sampaikan benda buruk? Sebab Nabi sampaikan benda baik. Tapi kenapa kita sampaikan benda buruk? Kenapa kita hantar mesej benda buruk? Kenapa kita WhatsApp orang, burukkan orang, cerita tentang buruknya orang? Sedangkan kita kata kita ikut Nabi, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan yang baik. Tapi kenapa kita sampaikan yang buruk? Tanya diri kita. Nabi sampaikan yang membawa orang dekat dengan Allah. Tapi kenapa kita sampai ke sesuatu yang boleh memecahkan silaturahim, meretakkan perhubungan, meruntuhkan ukhuwah? Faham ke faham? Kita kata kita cinta Nabi, pergi majlis selawat, pergi majlis ilmu, tapi secara peribadinya dalam perjalanan harian kita tak bangunkan benda tu. Cinta Nabi tu bukan sekadar pergi ke majlis selawat Nabi, bukan sekadar pergi majlis ilmu. Orang pergi majlis ilmu dapat pahala, hadir majlis ilmu, tapi pahala yang lebih besar adalah menghidupkan ilmu yang dia pelajari tadi. Faham ke faham? Jadi hadir saja tak cukup. Dia nak implementasi, nak bangunkan. Jadi pelajar madrasah tak cukup. Yang paling penting nak hidupkan amalan di madrasah yang seiring, yang selari dengan amalan Nabi dan Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling penting. Cuba kita tengok bila anak kita cuti sekolah ni. Sepanjang PKP kan? Anak kita datang daripada madrasah, tapi kat rumah kita tengok macam pelajar biasa je. Itu yang dikatakan bahawa kehidupan tadi tu tak semua orang mampu pertahankan. Nampak tak? Tak semua orang mampu berubah jadi lebih baik kalau seandainya dia tak pandai memilih, dia tak pandai memandu jalan hidup dia, tak pandai memilih kawan dia. Dia bukan sekadar cerita anak kita, cerita kita juga penting. Saya tanya pada anda, pernah dengar orang bercerai? Satu kes hari ini kita masuk dalam tajuk perceraian. Dan dah cuba macam-macam usaha, tapi tetap diambang perceraian. Pasal apa? Sebab kita salah pilih kawan. Di office kita ada banyak staff, kita ada banyak pekerja, tapi kita salah pilih kawan. Staff kita ni kaki hiburan. Seorang staff ni muda lagi di kaki hiburan. So bila dia dekat dengan kita benarkan dia bicara dia menyebabkan kita lalai. Kita sedar, kita tahu, tapi kita layan. Kita jadi serba salah nak tinggalkan dia. Tapi kita tak rasa bersalah pula melakukan dosa, tapi kita rasa bersalah pula nak tinggalkan dia yang mengajak kita buat dosa. Nampak tak? Pening kepala kehidupan akhir zaman. Kan? Kenapa tak tinggalkan puak ni? Saya tanya pada seorang sahabat. Kan? Dah tahu dah puak ni banyak buat silap, banyak buat dosa.
Fitnah memanjang je. Kenapa tak tinggal? Sebersalah lah Pak Riz, kawan-kawan. Engkau sebersalah nak tinggalkan kawan kau. Engkau tak sebersalah ke? Engkau tak rasa bersalah ke? Engkau tolak dakwah Nabi. Nabi ajar kita untuk dekat dengan Allah. Tapi apa yang kau buat? Dekat dengan syaitan. Nampak tak? Syaitan tugas dia memesongkan akidah orang. Syaitan tugas dia untuk buat kita bergaduh. Syaitan tugas dia untuk buat kita bercakaran. Syaitan tugas dia untuk buat kita bermusuh. Dah tahu dah. Sebersalah Pak Riz. Bukan tak tahu. Kan? Tapi sebersalah. Kita semua kawan. Kau rasa sebersalah nak tinggal kawan kau, tapi tak rasa bersalah ke kepada perjuangan Nabi? Tak rasa bersalah ke apa yang kau buat ni? Engkau dalam kubur besok bukan kawan kau ikut sama. Engkau dalam kubur besok kau nak jawab seorang-seorang. Nampak tak? Takkan kau nak cakap muka nangkir yang kau sebersalah nak tinggalkan maksiat? Faham ke faham? Takkan kau nak cakap pada muka nangkir bahawa kau sebersalah sebab kawan dah lama. Kan? Kalau tak kawan dengan mereka ni, nanti dikata kita ni macam-macam. Engkau takut mereka kata macam-macam. Kau tak takut ke Allah kata kau apa? Nampak tak? Sebab itulah kita setiap hari kena ingat Allah. Nabi ajar, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ingat Allah, Allahumma aini ala zikrika. Ingat Allah. Para Nabi dan Rasul mengingati Allah 24 jam. Kita nak ingat Allah setiap masa. Kita nak ingat Allah ni 24 jam. Setiap masa kita ingat Allah. Cuba tengok kita, sahabat-sahabat. Kita benar aja anak. Sebelum makan apa dia? Sebelum makan baca doa, betul? Benar kita ajar anak kita baca doa. Betul tak? Untuk sebelum makan. Betul tak? Faham ke faham? Ya. Tapi berapa ramai orang ingatkan anak doa selepas makan? Berapa ramai orang ajar ingatkan anak. Anak bukan tak tahu doa lepas makan. Alhamdulillahillazi atama. Bukan tak tahu, dia tahu. Tapi berapa ramai daripada kita ingatkan anak tentang doa selepas makan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Nampak? Kita ingat Allah sebelum makan. Dah kenyang lupa Allah. Kita ingat Allah ketika susah, bila senang kita lupa Allah. Itu konsep analogi dia. Faham tak? Sebab tu kita nak didik, kita tahu kita siapa. Kita tahu. Sebab itu kita kena pandu diri kita ke arah kebaikan. Dan kita kena pandu diri kita ke arah kebaikan. Subhanallah. Dan kita kena pimpin diri kita untuk dekat dengan Allah. Sebab tu kita kena banyak. Antaranya Nabi ajar zikir. Kan? Allahumma aini ala zikrika. Kita minta Allah tolong ingatkan aku ya Allah tentang kau. Ya Allah tolong aku. Itu yang kita zikir. Kan? Macam-macam kita zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak ingatkan kita tiada Tuhan yang aku sembah melainkan kau ya Allah. Kalimah tauhibah, kalimah yang paling mahal. Nak jadikan dia sebagai hadiah pada mak kita, pada ayah kita. Kita harap anak-anak kita boleh amalkan kalimah ini, la ilaha illallah, kalimah tauhibah ini. Akhir nanti diberi kita hadiah di hari terakhir kita. Ketika nafas kita sudah berada di benar-benar di penghujung. Ketika kita tercungap-cungap berenang di lautan kehidupan. Dan sebelum kita dipanggil balik, anak kita akan hantar kalimah la ilaha illallah. Macam mana kalimah tu nak sampai ke telinga kita kalau telinga kita sepanjang masa dengar benda buruk? Bagaimana hijab nanti Allah buka nak pandang benda baik, sedangkan dalam hidup kita sentiasa pandang benda buruk? Bukankah di akhir nanti, surah Kahf ayat 22, ingat semalam saya kata, dan apabila Nabi bagi tahu di hari terakhir kita nanti akan terbuka hijab, kita akan nampak semua perkara, semua ganjaran yang Allah bagi pada kita, sama ada baik dan buruk. Bagaimana kita nak lihat ganjaran yang baik kalau sepanjang hidup kita pandang benda buruk? Bagaimana kita nak bercakap yang baik-baik kalau sepanjang hayat kita bercakap benda buruk? Macam mana kita nak dengar benda baik-baik? Nak dengar kalimah tauhibah la ilaha illallah. Kenapa ada orang Allah haramkan kalimah itu untuk diungkapkan? Sedangkan anak dah lapaskan, anak dah sebut, tapi dia tak boleh. Sebab dalam hidup dia sentiasa dengar benda buruk. Dalam hidup sentiasa fitnah orang, sentiasa kutuk orang, sentiasa nanya orang, sentiasa zalimi orang. Saya tanya pada sahabat-sahabat saya, kenapa tak berani buat keputusan untuk tinggalkan? Kan? Mereka kata, sebersalah untuk tinggalkan dosa. Subhanallah. Nampak tak? Ini yang biasa berlaku. Merosakkan iman, merosakkan kehidupan kita. Kalau kita benarkan fitnah dan juga fitnah, kutukan, cacian berterusan, musnah keluarga kita. Percayalah, rosak anak kita. Dan rosak anak kita berpunca daripada kita yang rosak. Nampak tak? Ibu bapa yang rosak akan mempengaruhi banyak kerosakan anak-anak. Ibu bapa yang solat dia buat, alhamdulillah. Solat dia buat, tapi mengumpat pun dia buat. Nampak tak? Sedangkan dia faham, dia sedar solat itu boleh membunuh semua kemaksiatan.
tapi dia seronok buat maksiat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu sahabat, kan, perbincangan kita hari ini terfokus kepada bagaimana kita nak pimpin diri kita. Sejauh mana kita kuat untuk pimpin diri kita. Dalam hidup, ada ramai orang tak mampu nak tolak kemaksiatan. Pada waktu sama, dia nak syurga Allah. Dalam hidup, ramai orang tak mampu nak tolak nikmat dunia. Sedangkan pada waktu yang sama, dia mengharapkan Allah bagi nikmat akhirat bagi dia. Berapa ramai daripada kita tak mampu nak pimpin keluar daripada umpatan, cacian, hinaan. Kan? Buat maksiat berterusan, kutuk, mengumpat orang berterusan, tak mampu nak pimpin keluar. Kan? Adakah kamu rasa orang mengumpat, orang mengata, bercerita tentang orang tu Allah akan sediakan syurga untuk dia? Atau Allah sediakan syurga untuk orang yang terima, yang difitnah, yang dizalimi, yang dikhianati? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab itu sahabat, setiap masa kita kena zikir untuk benar-benar melatih diri kita agar benar-benar dekat dengan Allah SWT. Setiap masa kita kena zikir, setiap masa. Jadikan zikir sebagai amalan setiap masa kita. Ada masa main handphone, ada masa tengok TV. Kita ada masa je lepak, ada masa je layan WhatsApp. Hari ini kita ubah sahabat. Cuba sedaya upaya kan, agar setiap masa yang kita ada, perbanyakkan zikir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Perbanyakkan selawat. Kan? Perbanyakkan selawat, perbanyakkan zikir. Sebab mulut ini nantinya sangat penting di penghujung-penghujung usia kita. Allah. Saya kongsi satu cerita. Pernah juga saya cerita lama dulu. Kan? Ada seorang lelaki ni, ketika dia sedang sakit, kan? Dia kena stroke, kemudian dia punya tahap kesihatan dia makin merosot, dan doktor kata tak ada harapan untuk selamat. Tapi dia berada di katil hospital. Dia meracau-racau, menjerit-jerit. Dan sepanjang dia meracau, dia menjerit tadi tu, dia bukan kena santau, kena sihir, bukan. Kan? Ini adalah proses orang, kadang-kadang orang dalam keadaan diambang sakratul maut macam itulah. Kan? Tapi dia belum berada di ambang tu, tapi dia tengah sakit. Di mulut dia sentiasa maki orang. Di mulut orang caci je. Bini dia jaga dia sampai jadi malu. Dengan nurse dimaki amun. Tapi dia ni dalam keadaan separa sedar. Tapi mulut dia tetap maki orang. Maki. Sampai isteri dia jadi malu. Isteri dia terlalu malu. Hubungi mak mentua. Mak, minta maaf mak. Mak jaga suami saya boleh mak. Mak mentua dia mengamuk, marah. Suami engkau jaga. Asal aku pula jaga. Dia nak cakap yang suami dia maki amun. Kan? Dia sebersalah nak cakap dengan mak mentua dia. Jadi dia minta mak mentua datang hospital, tolonglah jaga. Kalau tak pun jaga sama-sama. Jadi mak mentua datanglah. Dalam keadaan marah datang. Kan? Satu hari dia tak tahan. Menangis mak mentua dia. Melihat anak dia. Kan? Yang ketika dalam keadaan sebegitu, maki je. Hakikatnya, anak dia memang suka maki orang. Dengan mak dia pun dia maki. Saya handle kes remaja bermasalah yang datang kat sini. Majoriti mereka maki mak bapak. Perkataan babi, anjing adalah perkataan biasa yang keluar daripada mulut anak. Perkataan celaka, perkataan lucah sentiasa dilemparkan, dihamburkan kepada mak bapak. Jadi suami ni tadi, anak ni tadi, dia memaki amun, sumpah serampah, berterusan, tak berhenti. Orang yang beriman, orang yang takwa, kan? Ya Allah, dia ambang-ambang seperti itu. Di penghujung-penghujung, zikir tak berhenti. Sebab apa mereka zikir tak berhenti? Sebab sepanjang ketika mereka hidup, sihat, mereka sentiasa berzikir, mengingati Allah. Dan di penghujung itu, Allah kirimkan hadiah paling mahal, mengingati Allah di saat dia diuji dengan ujian yang sangat besar. Kerana itulah pimpinan yang terakhir untuk diri dia. Pimpinan yang terakhir dia. Walaupun anak-anak dia pimpin dia, la ilaha illallah, dia kena pimpin diri dia. Untuk mengangkat, untuk mengambil kalimah tauhibah tu, untuk dia pimpin diri dia, untuk dia terjemahkan akhlak terbaik dia. Subhanallah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan bermaki amun. Dia meninggal tu dalam keadaan bermaki. Ini kisah benar ni sahabat. Dia meninggal dalam keadaan menangis mak dia. Tapi apa nak cakap, sepanjang hayat anak tu sentiasa maki amun. Isteri dah biasa masak kena maki amun. Kan? Babi anjing ni biasa. Celaka sial ni biasa. Mulut dia sikit sial, sikit babi, sikit celaka. Isteri dia ni kena maki setiap hari tanpa miss. Allah nak aibkan jenazah ni, Allah nak aibkan orang lelaki ni. Di penghujung dia maki orang je. Sampaikan orang semua geling kepala. Sampaikan dia ditukar ke bilik, satu bilik. Walaupun dia hakikat dia tak mampu, tapi hospital benarkan dia masuk bilik sebab nak tutup aib. Kan?
Insurans yang dibayar tu bukan untuk satu bilik, untuk 4 orang satu bilik, tapi dia pindah ke satu bilik sebab nak elakkan adanya aib, nak elakkan orang lain pun tahu. Nampak tak? Ya Allah. Ini berlaku dalam kehidupan kita. Sebab tu tolong sahabat, kita nak pimpin diri kita. Kita nak pimpin diri kita sekarang dan sampai hari terakhir kita nak pimpin. Maka kita wajib pimpin anak-anak kita agar nanti bila kita dah berada di saat ini, anak-anak kita datang pimpin kita pula. Bila ustaz-ustaz mengajar dengan penuh hati, penuh cinta, penuh kasih sayang, di hari terakhir ustaz, anak-anak murid datang, mereka pimpin ustaz pula. Ustaz, la ilaha illallah. Ustaz, ingat Allah, la ilaha illallah. Satu demi satu anak-anak murid datang bacakan Yasin, sedekah surah Al-Fatihah, baca 30 juzuk. Nampak tak? Mereka pimpin ustaz. Satu ketika ustaz tu pimpin mereka, akhirnya menjadi 30 juzuk. Hafiz, hufaz, subhanallah. Inilah indahnya sebuah kehidupan. Jadi jangan kita pandang manusia dengan pandangan yang kotor. Nampak tak? Pandanglah dengan pandangan baik. Mungkin pada waktu anda pandang dia, kan, anda lebih kotor daripada orang yang anda kata kotor. Faham ke faham? Di saat anda pandang orang tu penuh dengan kebencian, ingat mungkin pada waktu itu Allah benci kamu berbanding orang yang kau benci itu. Faham ke faham? Faham? Tulis kat orang komen lah, kan, supaya orang lain datang, orang lain nampak. Subhanallah. Jangan give up dengan dakwah. Kalau saya berusaha bermati-matian untuk jumpa anda setiap hari, kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang tak sihat, kadang-kadang ada perkara di madrasah yang tak settle, tapi saya gagahkan juga untuk hadir. Sebab tanggungjawab saya 1 jam, Allah bagi saya 24 jam. Takkan tak boleh saya ambil 1 jam untuk kongsi sesuatu yang baik. Nampak tak? Mudah-mudahan di-share lebih ramai orang. 1 jam je saya ambil. Saya bukan ambil 24 jam. Saya ada 24 jam. Tolak tidur, tolak makan, tolak debat, debu-debu, apa yang tinggal. Maka saya paksa diri saya. Itu pesan guru saya yang saya pegang sampai sekarang. Dalam bab ibadah, ada ketikanya tanya diri tak nak buat. Ada kali tanya diri tak mampu nak buat. Oh, 1000 banyaklah nak selawat. 1000 susah nak buat. Tapi kalau kita paksa diri kita, insya-Allah kita berjaya. InsyaAllah kita berjaya. So dalam hidup jangan benarkan diri kita untuk memilih. Kita kena pimpin diri kita untuk buat, jangan memilih. Nampak tak? Ajar anak kita jangan memilih. Ajar anak kita untuk pimpin, untuk yang buat yang terbaik. Jangan ada 10 benda dia nak pilih. Buat yang terbaik. Apa pilihan yang kau ada? Apa pilihan kau ada? Solat. Bukan pilihan untuk TV. Ada waktu kau nak tengok TV, nak solat, nak pergi makan. Kan? Apakah pilihan terbaik? Solat. Pergi dulu. Nampak tak? Sebab tu paksa diri untuk buat pilihan yang terbaik. Nampak tak? Kita kena pimpin diri kita. Kita kena pimpin diri kita untuk bergerak ke arah kebaikan. Kan? Sebab tu tuan-tuan, tulis kat ruang komen sesuatu yang baik. Di saat anda benci orang tu, anda benci, anda kata macam-macam. Anda bayangkan anda dah benci orang tu. Anda mungkin rasa anda benar benci orang tu. Tapi kenapa anda ajak orang lain untuk benci orang tu? Bila anda ajak orang lain, anda dah masuk dalam multi-level marketing. Yang mana multi dosa dia di sisi Allah. Di saat anda pandang orang tu penuh dengan dosa, penuh dengan kerosakan, anda tahu tak? Mungkin wallahu a'lam. Mungkin pada waktu yang sama Allah pandang kamu penuh kerosakan. Allah pandang kamu sebab kamu pandang orang dengan rosak, maka Allah pandang kamu dengan penuh kinaan. Kita takut macam tu, sahabat. Nampak tak? Sebab tu dalam Islam kita diajar untuk pandang orang dengan pandangan baik-baik. Sebab tu dalam Islam kita diajar mentarbiah diri kita untuk memandang orang dengan penuh kecintaan, dengan penuh harapan. Subhanallah. Nampak tak? Kita suka sebarkan keburukan, bukan kebaikan. Kan? InsyaAllah nanti kita kongsi benda ni. Kan? Saya tak nak kongsi dalam live macam ni. Saya nak kongsi dalam pertemuan-pertemuan tertutup. InsyaAllah dalam 10 kita ada satu program lagi. 858, tinggalkan nombor telefon tuan-tuan. Kan? Jangan terlupa tinggalkan nombor telefon. Mana yang terbalik? Itu tak. Terbalik. Tinggalkan nombor telefon sahabat. Untuk pergi program Pak Riz 888. 888 ni kita ada program nama hashtag bersama Pak Riz. Satu program seminar. Ni perkara yang kita bincang. Tapi kita bercakap lebih dalam, lebih eksklusif. Kita bagi formula dan sebagainya. Ya, insya-Allah bagi anda RM50. Pak Riz, saya tak ada duit. Saya faham. Dengan isu PKP, ramai orang terkesan. Maka hadirlah di anda setiap pagi ni. Kita buat live seperti ni. Hadirlah. Dan tak payah bayar apa-apa pun. Bagi mereka yang nak dapat tambahan, kan? Masuklah. Pergilah program ni. Hashtag bersama Pak Riz 888, insya-Allah. Dan Pak Riz
Kena bayar. Ya, betul. Sebab Pak Aris ni ada madrasah. Bila ada madrasah, kita perlukan pendapatan untuk bangunkan madrasah. Hari ini kalau kita tak, sebab lah, kalau kita selalu tanda tangan kat orang, orang hina. Bukan kata orang, mak apa pun boleh hina kita. Jangan kata orang, anak dia ada kat sini pun dia boleh hina. Orang yang anak dia ada kat sini pun, dia boleh kutuk kita, boleh maki kita, boleh caci kita. Ya, betul. Di sebuah tempat madrasah, lalui benda sama. Sama. Kita melalui proses yang sama. Nampak tak? Sebab hati manusia ni berbeza-beza. Mereka nak yang terbaik, tapi mereka tak nak bantu untuk dapat yang terbaik. Sebuah rumah yang besar, agam, sebuah apartment, penthouse, tidak terbina dalam masa satu hari. Nak cetak manusia yang ada akhlak, dia tak terbina satu hari. Kita perlukan komitmen, kita perlukan kerjasama. Kan? Untuk sebarkan keburukan tu senang. Untuk sebarkan kebencian tu senang. Untuk bersama, untuk sebarkan kebaikan tu payah. Untuk bersama, untuk mempertahankan kebaikan tu payah. Allah mesal yang selamat, umat selamat. Satu Pak Aris ajak, jom kita pergi. Kan? Terbalik lagi, insyaAllah. Nampak tak? Kita jangan terlalu memilih, paksa diri untuk buat yang terbaik. Paksa diri untuk sabarkan yang baik. Paksa diri untuk buat yang terbaik dalam hidup. InsyaAllah kita berjaya dalam hidup. InsyaAllah. Satu tulis kat orang komen. Kan? Tulis kat orang komen perkara-perkara yang positif yang kamu dapat daripada perkongsian kita pada hari ini. Sampaikanlah, sahabat. Sampaikan. Kan? Kadang-kadang Pak Aris ni ada waktu memang tak boleh nak buat live. Tapi gagahkan juga. Sebab kenangkan, ya Allah, 1 jam ni. Mungkin 1 jam ni menjadi asbab kasih sayang Allah sampai pada dalam hidup Pak Aris. Mungkin 1 jam yang kita kongsi ni dalam live ni, mungkin 50 minit, 40 minit ni, mungkin menjadi asbab Allah pandang kita. Jadi kita buat apa saja untuk dapat pandangan Allah. Kita buat apa saja untuk dapat kasih sayang Allah. Kita buat apa saja untuk dapat reda dan rahmat Allah. Kita buat apa saja untuk dapat syafaat Nabi SAW. Dan di sinilah tempat dia, bukan di sana. Di sini tempat dia kita berempat-pulas. Di sinilah tempat dia kita nak pimpin diri kita. Bila kita mampu pimpin diri kita, Pak Aris percaya, kita akan mampu pimpin anak-anak kita. Kalau kita tak mampu nak pimpin diri kita, macam mana kita nak pimpin anak-anak kita? Allah. Ini kita sedih. Kita nak kena pimpin diri kita, sahabat. Kita kena pimpin diri kita pergi masjid. Kita kena pimpin diri kita pergi masjid. Kau jangan salahkan Tok Imam. Kau jangan salahkan Ajatul Kuasa Masjid. Walaupun pada waktu yang sama, Tok Imam, ahli Ajatul Kuasa Masjid, pengurusi masjid dan semua jemaah masjid kena ada kerja untuk agama. Kena sebarkan benda baik untuk bawa orang datang masjid. Namun pada waktu yang sama, kita kena gerakkan diri kita pergi masjid. Kita kena gerakkan diri kita untuk datang majlis ilmu. Kita kena pimpin diri kita. Kalau kita cari alasan, memang kita jumpa. Sibuklah Pak Aris. Kan? Ada meeting lah. Kan? Ada pembentangan lah. Memang kita jumpa 1001 alasan. Tapi kalau kita nak, Allah mudahkan jalan ni. Kalau kita benar-benar nak, Allah akan beri kita banyak kelapangan. Percayalah. Orang yang banyak bagi alasan ni, Allah sulitkan dia lagi. Satu, perasan tak? Sepanjang minggu lepas, Isnin sampai hari Ahad, berapa kali follower Pak Aris dapat datang ke masjid? Dapat hadir ke masjid? Sebab kita tak ada keinginan yang mendalam untuk hadir ke masjid. Semalam Pak Aris cakap, kan? Jangan tutup pintu masjid. Aku dah berjuang kan, jangan tutup pintu masjid. Nanti ada orang lanyak aku, bantai. Biarlah, tak apa. Tampak siapa yang budak yang buat viral tu, jangan tutup pintu masjid, tapi orang tak datang juga. Satu, saya dakwah. Kita pimpin kita untuk pergi masjid. Pergi masjid, kita mengimarahkan masjid. Jangan nampak bahawa masjid tu besar tak ada orang. Ini fitnah akhir zaman. Nampak tak? Kena ada usaha. Kita kena pimpin kita untuk pergi majlis ilmu. Pak Aris tanya tadi, sepanjang Isnin sampai Ahad minggu lepas, sampai semalam, seminggu 7 hari, berapa kali kita berjaya datang masjid? Berapa kali kita hadir kuliah masjid? Tak ada kan? Ada Roblox ke? Ada komunis? Ada gangster? Macam filem Tamil? Yang tahan depan rumah? Ada kekangan? Tak ada kan? Kita tak nak pimpin. Kita tak ada kesungguhan nak pergi majlis ilmu. Kita tak ambil tahu tentang kuliah-kuliah di masjid. Maka apa jadi? Allah sulitkan kita. Allah sibukkan kita. Ada orang kata, alhamdulillah Pak Aris, bisnes saya makin berjaya. Memang sibuk betul. Dengar dengar pesan Pak Aris ni. Sibuk betul Pak Aris, saya ni memang sibuk. Memang sibuk. Memang sibuk. Nampak kan? Allah sibukkan kau sampai kau tak terpilih untuk disibukkan berkaitan dengan akhirat. Nampak tak? Itukah yang kau bangga? Engkau sibuk dengan kerja engkau sampai kau tak ada masa pergi masjid. Itukah yang kau bangga? Engkau terlalu sibuk dengan urusan perniagaan engkau, terlalu ramai orang datang sampai kau tak ada masa untuk solat on time, awal waktu. Itukah yang kau bangga kan? Itukah KPI engkau? Nampak tak? Saya ni Pak Aris minta maaf sangat Pak Aris. Ya Allah, bukan tak nak ziarah, nak. Saya ni sibuk betul. Kan? 2 bulan sekali pun alhamdulillah lah.
Anak itulah nanti hantar kalimah la ilaha illallah. Engkau tak ada masa untuk dia. Anak itulah yang menjadi asbab bisnes kau meletup. Engkau tak ada masa untuk dia. Sebab dia sentiasa doa. Pukul 4 dia dah bangun. 4:30 kelas dah mula. Dia pegang Quran. Dia zikir. Dia tahajud. Dia buat solat taubat. Dia kirimkan surah Al-Fatihah. Dia kirimkan setiap ayat yang dibaca. Setiap huruf yang dibaca. Dia minta Allah ganjarkan dengan pahala pada mak bapak. Allah bagi rezeki melimpah ruah. Mak bapak tak ada masa untuk anak macam tu. Engkau ada masa untuk kawan-kawan yang mengumpat, yang kutuk, yang hina, yang caci. Ada masa untuk main game. Ada masa tengok TV. Layan drama. Drama lah sangat. Ada masa Nampak tak? Sebab kita tak mendalam sungguh-sungguh dalam-dalam untuk dapatkan rahmat dari Allah. Dalam-dalam sungguh-sungguh nak cari syurga Allah. Sungguh-sungguh nak ada majlis ilmu. Bila tak ada kesungguhan tu, Allah akan sulitkan kita. Allah akan sibukkan kita. Percayalah. Sahabat, jagalah tahajud. Selalu saya ulang, jagalah tahajud. Walaupun kita bangun dah terlewat, tinggal 10 minit, 15 minit sebelum azan subuh, maka bangunlah, berdirilah. Bangunlah untuk solat tahajud. Buatlah solat tahajud secara istiqamah. Buatlah. Kamu akan dapat rasa kenikmatan, kelazatan sebuah kehidupan. Kita tak perlukan kereta besar. Kita tak perlukan aset yang melimpah ruah. Tak perlu, tuan-tuan. Kita perlukan sebuah kebahagiaan sebab kita bangun tengah-tengah malam. Pada waktu yang sama, jangan hina orang. Orang yang bangun tahajud, dia akan terbiar diri dia untuk tidak hina orang lain. Dia tak akan sebarkan ke orang, apalah kau bangunlah tahajud. Ada orang makamnya berbeza. Makamnya Allah angkat tinggi, makam tinggi. Sebab dia banyak sedekah. Nampak tak? Dia banyak buat amal lain. Kita raih setiap orang. Jangan kita pandang diri kita mulia sampai kita pandang diri orang semua macam longkang, busuk, hanyir. Jangan. Silap tu dalam kehidupan. Faham ke faham? Kita kena pimpin diri kita. Kita kena pimpin diri kita untuk buat kebaikan. Dengar, saya ulang-ulang ni. Itulah asas pertemuan kita pada hari ini. Pak Riz, saya sedih. Kerja saya ni susah nak tolak rasuah. Kerja saya ni, saya ada seorang sahabat datang jumpa saya. Kan? Dia kata kerja saya ni, organisasi saya semua makan rasuah. Daripada atas dan bawah semua makan rasuah. Jadi saya susah nak tolak rasuah. Kalaulah engkau berjaya tolak rasuah, engkau adalah manusia yang paling Allah muliakan. Sebab Nabi dihantar di tempat penuh maksiat. Nabi dihantar antara era Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Muhammad tu jauh tau. Nabi dihantar ketika manusia jahil. Manusia tinggalkan Islam. Manusia telah tinggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Manusia telah tinggalkan agama sehingga mereka tanam bayi, anak perempuan mereka hidup-hidup. Sebab takut nanti besar jadi pelacur, jadi pemuas nafsu lelaki. Mereka duduk berbual-bual ni, nampak perempuan mengandung tengah jalan. Mereka ni betting. Kan? Engkau rasa perempuan tu mengandung anak apa? Aku rasa lelaki. Yang ni kata lelaki, yang tu kata perempuan. Okey, panggil perempuan tu. Dia panggil, dia terus potong je, belah je perut perempuan tu. Nak tengok baby tu lelaki perempuan. Untuk nak mengesahkan jawapan mereka betul tidak. Itulah wanita pada waktu itu. Diperkosa, dirogol. Nampak tak? Dijadikan bahan dagangan. Dijadikan bahan jualan. Subhanallah. Islam datang selamatkan. Nabi dihantar di tempat penuh kemaksiatan. Dan di saat anda duduk di tempat penuh kemaksiatan, inilah ruang paling besar untuk ikut Nabi. Kita kata tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Takut hilang jawatan. Biar hilang kerja untuk tetapkan iman kita. Biar hilang kerja untuk pastikan Islam tertegak kukuh dalam jiwa kita. Kita takut hilang kerja tapi tak takut hilang syurga. Saya ulang ni. Ada orang tu jumpa saya. Dia kata, Pak Riz, saya komitmen banyak lah Pak Riz. Kalau tak terima rasuah, kan, saya nanti kawan-kawan pulaukan. Kalau tak terima rasuah, kawan pulaukan. Satu aspek pula, saya ni komitmen banyak, kan. Jadi dengan duit macam ni lah Pak Riz, kita bayar kereta rumah. Nampak tak orang nampak tak? Mereka takut tolak. Mereka takut nak tolak kemaksiatan. Mereka takut nak tolak benda dosa. Tapi pada waktu sama, mereka nak syurga. Macam mana cerita ni? Nampak tak? Mereka takut nak kata benar. Sedangkan ahli syurga adalah mereka yang bercakap benar. Mereka takut nak tolak maksiat. Sedangkan ahli syurga adalah orang yang menolak kemaksiatan. Mereka takut hilang kawan, tapi tak takut hilang syurga. Macam mana? Mereka takut hilang pendapatan, tapi tak takut hilang syurga. Macam jawablah. Nampak tak? Mereka takut hilang pendapatan, tapi tak takut hilang syurga. Faham ke faham? Ada soalan? Ada seorang sahabat Paris ni.
dia terlibat dengan pengakuasaan. Maka datanglah satu orang ni kan, bawa satu beg. Beg tu penuh kes money. Ni kisah benar lah. Ni kisah lama dulu, lama. 20 lebih tahun yang lepas. Tapi dia ceritakan Pak Riz ni, cerita tu lagi lama dah berlaku. Kan? Entah dia tak tidak, dia dah pencen dah. Dia dipaksa terima duit cash tu untuk membolehkan tanda tangan dia membenarkan satu kapal masuk ke pelabuhan. Ini kisah benar. Kan? Sampaikan nyawa dia terancam, diletakkan pistol sebelah dia. Tapi demi mempertahankan agama, Allah dia diberi kekuatan untuk bercakap tidak. Dia diberi kekuatan untuk bercakap tidak dan diberi kebijaksanaan untuk menolak habuan dunia untuk memilih habuan akhirat. Ya, sahabat Pak Riz ada pistol sebelah tu. Satu beg penuh dengan duit untuk dapat tanda tangan ni membolehkan kapal masuk. Nampak tak? Tapi sebab dia kita orang macam tu, anda dalam WhatsApp group cerita buruk pun anda tak sanggup tolak. Nak tolak kalau orang letak pistol, nak mampus. Nampak tak? Kita tak berani tolak. Kita tak berani tolak. Nampak tak? Sebab dalam kehidupan harian kita pun kita tak tolak benda yang buruk. Faham ke faham? Kita takut hilang pendapatan tapi tak takut hilang syurga. Macam mana? Kita takut hilang kawan-kawan tapi tak takut hilang syafaat Nabi. Nampak? Faham ke faham? Bila kita dapat syafaat Nabi, bermakna kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita nak jumpa Bilal bin Rabah, nak jumpa Umar Al-Khattab, nak tengok sendiri Sayyidina Ali bin Abi Talib, nak tengok sendiri Sayyidatina Khadijah, wanita paling ulung, wanita paling hebat yang mempertahankan, mempunyai prinsip untuk agama. Kita nak jumpa orang-orang hebat. Maka di dunia kita sanggup disebat, kita sanggup dipandang rendah, kita sanggup hilang segala-galanya demi untuk akhirat kita. Ini yang kita nak didik dan tarbiyah anak-anak kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. So, sahabat-sahabat, jangan lupa tinggalkan nombor telefon. Kalau anda nak kongsi dana, nak sumbang dana untuk Madrasah Pak Riz pun boleh juga. Madrasah kita, kalau kita asyik tanda tangan, orang benci. Orang benci. Orang tak suka. Jadi kita buat dalam bentuk yang lebih hikmah, lebih bijaksana. Lebih bijaklah kita buat seminar. Bila kita buat seminar, sumbangan anda RM50 untuk membayar yuran penyertaan tadi. Itulah duit yang kita manfaatkan untuk pembangunan, pengurusan madrasah yang tak pernah berkurangan. Semalam kita beli barang. Isi saya beli barang semalam pergi Maidin. Melaka Maidin lah kan. Kita beli barang Maidin. Subhanallah. Barang makin mahal. Selepas era PKP ni, barang makin mahal. Makin mahal. Jadi peniaga-peniaga Islam, kalau kita mampu jual murah, juallah murah. Kalau kita mampu untung sikit pun tak apa, tapi keberkatan tu ada. Buat apa untung banyak tapi tak ada berkat? Subhanallah. Tak nak. Semalam Pak Riz sempat jumpa seorang followers kan, dia ajak pergi kedai makan ni, kita berbual. Subhanallah, sangat menarik lah. Kan? Kita tak kisah kedai kita ramai tak ramai. Yang paling penting kita nak keberkatan. Ramai tu bonus. Nampak tak? Tapi keberkatan tu lebih besar. Kadang-kadang kita nampak duit tu, kita nampak rezeki tu dalam bentuk duit, tapi kita lupa rezeki tu boleh datang pada anak baik. Nampak tak? Untuk apa dapat pendapatan besar-besar? Pendapatan kita, saya cakap pada follow Pak semalam. Saya kata apa? Untuk apa pendapatan kita besar? Saya tak kita dapat 3-4 ribu, 3-4 ribu. Niaga makan, kedai makan, restoran atau kedai makan. 3-4 ribu tu biasa kedai makan. Kalau kedai-kedai besar-besar ni 3-4 ribu tu biasa. Kan? Kalau kedai mamak tu 5-6 ribu, 7-8 ribu satu hari tu biasa. Kan? Kalau dapat 3-4 ribu satu hari, 3 ribu satu hari. Kalau 30 hari, 90 ribu. 90 ribu kedai makan tu kecil lagi tu. Kecil. Mereka pukul sampai ratus-ratus ribu sebulan. Nampak tak? Kalau kita dapat pendapatan 3 ribu, 4 ribu, katakan 3 ribu setiap hari. Kedai buka 7 hari seminggu. Maknanya tak tutup lah. Kan? Satu hari 3 ribu. 30 hari dah 90 ribu. Kita kumpul, kita seronok, happy. Kita habiskan banyak masa kat kedai. Tak banyak masa dengan anak. Tiba-tiba anak jadi liar. Anak main dadah. Anak terlibat dengan ganja. Anak terlibat dengan ais. Anak terlibat dengan edar barang. Duit yang kau pakai, duit yang kau dapat tu, setiap hari yang kau dapat tu, akhirnya hilang macam tu je. Engkau kena bayar upah peguam. Engkau kena jolok sana, jolok sini. Jolok kena lah. Jolok sana, jolok sini. Peguam sana, peguam sini. Habis duit. Yang kau simpan bertahun tu habis. Nampak tak? Itu dia kata keberkatan. Maka, buatlah apa pun, janji pendapatan kita berkat. Walaupun pendapatan kita sikit. Pak Riz, setiap bulan, ni lah tinggal Pak Riz. Dalam RM100 yang tinggal. Tak apa bang. Walaupun RM100 tinggal, tapi dapat tak buat lari duit tu pada mak? Dapat.
Dapat tak buat lagi duit tu bagi ayah? Dapat. Dapat tak duit tu bagi nafkah pada isteri? Dapat. Dapat tak duit tu bagi pembangunan untuk anak-anak perbelanjaan harian? Dapat. Dapat tak duit tu untuk beli barang dapur? Dapat. Ni yang tinggal Pak Ris 100 hari nak simpan 6-3 bulan lagi. Selama ni duduk kat tepi jalan bawah jembatan, duduk tepi longkang minta derma kat orang. Tak. RM100 cukup tak setiap bulan? Ya Allah, kadang tak terfikir. Ada je. Itulah keberkatan. Itulah keberkatan. Bukan berapa besar note tu, bukan berapa besar nilai dia, berapa besar saiz dia, tapi keberkatan Allah yang akan memandu kita. Sebelum itu, kita kena pandu diri kita untuk kekal di jalan yang benar. Soalan. Soalan daripada Adam Amin. Ya. Cik Adam. Apa pendapat Pak Riz mengenai suami isteri yang perjalanan jarak jauh PJJ, punya anak 5, hanya isteri yang tinggal anak-anak. Didik anak, suami hanya balik hari Ahad. Waktu yang sangat singkat seorang suami dan ayah untuk ada dengan family. Dan bagaimana pula seorang isteri nak didik anak seorang diri? Terbaik, soalan ini saya suka. Puan, satu ketika dulu, inilah perkara biasa dalam kehidupan kami. Dan sebelum saya. Dulu kita kat universiti ada pendidikan jarak jauh tau, PJJ. Kan? Popular kat universiti dulu. Kan? Kemudian mereka bekerja jarak jauh juga. Kan? Kerja, bukan senang nak dapat kerja satu negeri. Kadang-kadang kita kena korban akibat daripada tuntutan ekonomi. Kan? Tapi saya nak ajar satu prinsip ni. Dengar pesan saya. Nak ajar satu prinsip. Setiap malam buat 10 rakaat solat hajat. Buat solat hajat 10 rakaat, 5 kali salam. Buat apa yang kamu nak. Minta pada Allah. Sungguh-sungguh minta. Ya Allah, satukan kami balik. Ya Allah, salah seorang tu mesti mengalah. Suami mesti pindah ke rumah dia, atau isteri dengan anak pindah ke sana. Mesti, sungguh-sungguh buat. Buat amalan 40 hari. InsyaAllah. Perjalanan tu jadi mudah, insya-Allah. Sebab yang kita nak samakan perhubungan, yang kita nak samakan sebuah perjalanan ikatan perkahwinan yang sah, yang Allah reda, yang Allah berkati, yang rukunnya dipenuhi. Nampak yang syaratnya telah diperhalusi, diikuti. Nampak tak? Maka Allah sangat suka untuk bantu umat hamba dia yang membantu agama ni. Maka sungguh-sungguh dalam-dalam buat solat hajat setiap hari. Next, dengan anak-anak kita kena ingat, puan, sekurang-kurang setiap hari Ahad. Saya tanya, ni puan ni ada, ni cik apa tadi? Encik Adam. Sekurang-kurangnya, dengar. Baik isteri, baik suami. Sekurang-kurangnya anda ada hari Ahad. Bayangkan seorang isteri yang kena didik, tarbiyah, bimbing, bangunkan anak yang suaminya meninggal. Ada 6 orang, 7 anak. Yang satu hari pun dah tak ada lagi suami. Maka dia kena bangunkan anak-anak itu dengan segala kemungkinan berlaku. Segala kudrat diperlukan. Tak ada suami, sekurang-kurangnya setiap hari Ahad suami datang. Hanya saya minta pada suami, bila anda balik setiap hari Ahad, maksimalkan masa anda untuk anak-anak. Jangan kau habiskan dengan tidur, jangan kau habiskan dengan tengok TV, jangan kau habiskan dengan main handphone, jangan kau habiskan dengan perkara-perkara lara. Sahabat, saya nak cakap, ada orang tiap-tiap hari jumpa anak, cakap pun tak pernah. Setiap hari dalam rumah, tapi macam tak ada, macam patung cendana. Nampak tak? Ada ayah dalam rumah macam tak ada. Jadi, apa masalahnya kalau seminggu sekali datang, tapi dia punya peranan tu lebih hebat daripada orang yang ada setiap hari? Sejauh mana kamu lebih pimpin diri kamu untuk pimpin keluarga kamu? Kamu dah bekalkan semua maklumat untuk kamu bekalkan kepada mereka seminggu, nanti jumpa balik. Bagaimana orang yang kahwin, suami ada kat luar negara, kerana nak habiskan PhD. Nampak tak? Kerana tuntutan kerja, dihantar oleh syarikat ke luar negara selama setahun. Nampak tak? Maka macam mana? So, there is no reason. There is no reason. Tak ada alasan untuk selamatkan keluarga. Berapa banyak orang bercerai, tapi setiap hari jumpa sama. Berapa banyak orang bercerai, sedangkan dalam rumah jumpa setiap hari, tapi bercerai juga. Isunya bukan jauh atau dekat. Isunya sejauh mana kita mampu pimpin diri kita, suami isteri, kita pimpin diri kita untuk melihat kekurangan itu sebagai satu kebaikan. Untuk menerima kekurangan itu sebagai sesuatu yang penuh keindahan. Nampak tak? Jarak jauh itu bukan jadi punca penceraian. Penceraian paling banyak orang duduk satu rumah. Jadi suami bertanggungjawab. Anda balik seminggu sekali, anda balik dengan bekalan yang kuat. Nampak tak? Anda balik duduk dengan anak, bersama dengan anak, ambil tahu. Dan malah sekarang ni, ya Allah, sekarang ni dunia dah terlalu dekat. Dunia terlalu dekat. Kita boleh WhatsApp, kita boleh buat video call. Dengan video call anak depan mata, sahabat, tak ada masalah. Setiap hari jadikan sebagai rutin harian anda. Setiap hari jumpa anak dalam video call. Setiap hari, ini tips ni. Setiap hari jumpa anak dalam video call. Dan saya nak bagi satu tip lagi. Kan, boleh tak tolong amalkan ni? Ayah yang tanya soalan ni pada saya. Kan? Atau siapa pun yang lalui proses yang sama ni. Baca taklim setiap hari. Sebelum tidur, ayah buat video call semua anak dekat dengan isteri.
baca taklim. I baca taklim. Video call, insya-Allah. Kan? Isteri dengan ada kemudahan-kemudahan macam ni, anda tak rasa kesorangan, percayalah. Anda tak rasa kesorangan. Ayah, tips seterusnya. Aku dah bagi banyak ni. Aku nak ajak 8 ni. Kan? Tulis kata-kata positif tanpa kat dinding rumah sebagai reminder pada anak-anak. So every week change the words. Change perkataan tu. Insya-Allah. Boleh sahabat-sahabat? Insya-Allah. 8 ayah datanglah. Kan? Insya-Allah. Ada soalan? Kita bagi soalan seterusnya. Soalan daripada Shina Ramli. Ya. Macam mana nak didik hati yang keras kepala? Nak didik hati. Hati siapa? Kalau hati sendiri senang. Hati orang bukan senang. Hati kita keras, salah satu faktornya adalah kita banyak doa untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Nampak tak? Hati kita jadi keras sebab kita terlalu banyak individualistik. Kita banyak fikir diri kita, bukan untuk akhirat, bukan untuk ummah. Ini menyebabkan hati kita rosak. Hari ini kita banyak fikir diri kita, bukan untuk ummah. Untuk didik hati jadi tenang, untuk didik hati lapang, untuk didik hati jadi senang, untuk didik hati bahagia, maka banyakkan sedekah. Perbanyakkan sedekah, insya-Allah. Melihat kesusahan orang, satu tanggungjawab untuk kita bantu. Itu menyebabkan hati kamu jadi lebih tenang. Banyakkan sedekah. Kan? Buat amalan hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak pandang pada rupa paras. Yang kita nak putihkan kulit apa hal? Yang kaya itu penjual krim, bukan kita yang dapat orang kaya. Dulu hitam legam, putihkan kulit, tak dapat juga suami kaya. Yang kaya tetap pemilik kosmetik tersebut. Nampak tak? Jadi janganlah jadi bodoh nak putihkan kulit. Buat apa putihkan kulit? Yang Allah suruh putihkan hati, yang kau putihkan kulit apa hal? Nampak tak? Faham ke faham? Kan? Putihkan hatimu dengan banyak zikir. Zikir itu akan mencairkan hati. Zikir itulah obat hati. Zikir itu obat hati. Sebab tu kat madrasah walaupun dia hafal Quran, kita suruh dia zikir. Ayat-ayat Quran tu zikirlah. Ayat Quran tu zikir. Kita tak nak dia hafal Quran untuk jadi hafiz. Semata-mata kita nak dia hafal Quran untuk mencintai Quran. Itulah zikir. Nampak tak? Kan? Buatlah amalan. Zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. 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 Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah. Sangat banyak fadilat-fadilat zikir yang Nabi dah kongsi. Kan? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kita takut azab Allah. Kita takut seksaan dalam neraka. Maka kita buat masuk amalan, formula, tips wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar 7 kali selepas solat subuh, selepas solat maghrib. Kalau boleh buat setiap masa supaya jadi latihan. Dan supaya tak terlepas waktu maghrib dan juga waktu subuh. Allahumma ajirna minan nar 7 kali, bukan 7,000 kali. Apa masalah ajak? 7 kali. Dapat menghindarkan diri kita, tubuh kita daripada dihumban dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lafazkan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikan zikir minimal paling kurang pun 100 kali. Jadikan selawat sebagai pegangan anda, sebagai lafaz di mulut yang berterusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada banyak selawat. Amalkan selawat setiap masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah bagi orang yang hati keras, kita nak tarbiyah dia. Kita tarbiyah diri kita dulu sahabat. Saya dah pesan banyak kali dah. Kita tarbiyah diri kita. Bila kita nak dekat dengan orang yang hatinya rosak, hatinya gelap, kan? Kita takut kita salah teknik, salah kaedah, dia dah makin jauh daripada kita. Dekatlah dengan dia, mesralah dengan dia, berkawan baiklah dengan dia. Perlahan kita dakwah, bukan gopoh gapah. Dakwah kena perlahan, dakwah kena bijaksana, dakwah penuh hikmah. Tak boleh main tergejar, tak boleh kau nak kutuk orang, tak boleh kau nak hina orang, tak boleh kau nak nilai orang. Nak jadi apa engkau ni? Kan? Main judi lagi, tak boleh. Jangan jud terus kawan dengan dia. Dia akan rasa bangga walaupun dia minum arak, dia main judi, tapi ada orang baik nak dekat dengan dia. Dia rasa bangga. Perlahan, insya-Allah hidayah milik Allah, bukan milik kita. Tapi kita kena pimpin diri kita untuk dekat dengan orang-orang yang buat maksiat untuk kita dakwah dia, bukan kita buat maksiat sama. Nampak tak? Selama-lama iman adalah doa. Doakan dia, doa hidayah untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Soalan daripada Aziz Muhammad Yunus. Ya. Macam mana nak didik suami yang ego dia tinggi dan susah untuk ringankan tulang untuk tolong isteri? Okey, puan. Begini puan. Okey. Suami lelaki ni kebiasaannya, bukan semua. Kebiasaannya lelaki memang ego. Kebiasaannya. Mereka suka nak terima kalau pendapat tu datang pada isteri, biasanya. Jadi untuk isteri dengar.
Dapat tak suami yang dengar cakap kita? Dapat. Kau dapat, kau hargai dia. Sayangi dia. Jangan cari yang lain. Nampak tak? Walaupun muka dia tak macam Shah Rukh Khan, tak macam Brad Pitt, macam budak isap pit, tapi dia tak pernah isap pit. Wajah tak penting, yang penting akhlak dia, sikap dia. Baik tak dia dengan kita? Baik. Jaga dia baik. Hemat terbaik. Awesome hormat, hemat kita. Nampak? Pakai minum dia terjaga dengan baik sebab dia terlalu baik dengan kita. Nampak tak? Jaga dia dengan baik. Jangan hilang dia. Di saat kamu dapat suami yang baik, ingat baik. Dapat suami baik, ramai suka tengok dia. Dia pergi pejabat, ramai anak dara tengok dia. Kalau kau tak jaga baik, takut-takut. Nampak tak? Anak dara tau, bergetar lagi. Takut-takut suami kita pening kepala. Kamu rasa saya ada masa untuk pening kepala? Ada. Dah tengok anak dara bergetar pening kepala, bro. Nampak tak? Puan, dah dapat suami yang baik, jaga baik. Nampak tak? Itu tidak sepatutnya menjadi sebab kamu jauh pada dia. Ada orang dapat suami baik, dia lebih kurang dia. Masak tak masak, pakai baju kelawar, muka comot, tek mata selekeh, tek hidung tersumbat pun ada. Nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Make up tak make up, buat yang terbaik depan suami. InsyaAllah, jaga dia baik. Banyak keselawat ketika buat makan. Sebab isteri suami kita ni magnet pada orang lain. Dia pergi pejabat, ada jawatan tak tu? Ya Allah, muda lagi 40-an, 30-an. Kan? Baik tak tu? Keluar rumah, senyum kat kita. Ya Allah, berapa banyak suami keluar rumah senyum. Dan berapa ramai suami keluar rumah senyum kat isteri. Berapa ramai suami keluar rumah senyum kat isteri. Itu pun dia fail. Nak senyum pun fail. Kadang-kadang suami ulu tangan nak salam, dia tarik macam tu je. Yelah, cepatlah saya nak cepat. Nampak tak? Dia tak tahu mungkin itu salaman yang terakhir. Menyesal sampai mati. Nampak tak? Ya. Kan? Suami, engkau jangan sombong. Dapat isteri yang baik, engkau pula jangan singkirkan dia. Engkau jangan fikir engkau akan dapat lebih baik. Jangan jadi bodoh. Kan? Kadang-kadang bodoh ni kita simpan. Kan? Kalau boleh hapuskan dia. Jangan tunjukkan kebodohan kita. Dia dapat isteri yang baik, kan? Kita nak cari yang lebih baik. Jangan. Engkau ingat yang engkau tengok-tengok pakai skirt tu, ya Allah, putih gebu. Kan jalan dia, ya Allah, macam model. Engkau tengok, engkau cakap ini lagi baik daripada bini kau. Memanglah dia muda. Engkau tambah umur 40 tahun lepas tu, engkau tengok kedut dia. Dia jalan pakai tongkat. Kaki dia yang tadi putih, dah naik kusam. Nampak tak? Muka dah naik kedut. Masa tu engkau rasa engkau seduk tengok lagi. Jadi jangan tengok luaran, dalaman tu penting, sahabat. Nampak tak? Isteri kita buat sarapan untuk kita. Engkau dapat yang cantik, belum tentu dia boleh pegang bawang. Belum tentu dia boleh pegang cili. Alah, kita tak nak pegang cili lah. Aduh, pedih lah. Aduh, kan kita kata bawa maid. Nah, mampus kau. Nampak tak? Nak pakai maid pula. Nasib baik dia tak suruh kita mengandung. Abang lah mengandung. Abang nak anak-anak lorat. Anak-anak kita baru 25 tau. Aduh. Yelah, dah kahwin lelaki tua. Lelaki dah 40 tahun. Nampak tak? Abang sikit-sikit anak. Nantilah. Orang tahulah nak beranak bila. Tak ada abang beranak. Abang je beranak. Nak sangat anak. Abang je beranak lah. Mampus kau. Nak sangat yang getar kan? Dah kena lipstick. Getar tadi kena kat muka kau. Badan muka. Nampak tak? Nak sangat. Kau tahu tak? Bila kau dah umur 50 macam aku ni, engkau dapat anak dara. Engkau tahu tak? Bila kau keluar pergi pasar raya, engkau tahu tak apa orang kata? Pui, atuk tu cucu dia kemain cantik. Atuk tu dahsyat dah cucu dia. Orang tackle bini kau, bro. Engkau geram, bengkak, bengang. Marah pula bini kau toleh-toleh. Yelah, yang dia pegang tu dah tua. Yang dia pegang tu kuat sebab ada duit. Faham tak? Dia dah faham ke faham? Jaga baik. Nak buang suami yang ada ego ni, puan, kan? Kamu kena banyak bersabar, jaga solat. Nabi kata, Allah kata dalam Quran, setiap ujian yang Allah hantarkan, kalau nak keluar, mesti jaga solat, mesti banyak sabar. Sabar itu bukan pada duduk je, tunggu mana tak turun ni formula Allah. Tak. Allah dah turunkan formula lebih awal dah. Sebelum kita lahir, Al-Quran dia. Kan? Allah dah turunkan Al-Quran dia untuk bantu kita. Buka Al-Quran, cari banyak jumpa. InsyaAllah. Tapi saya nak kongsi untuk tak ampakan anda. Suaminya ego ni, puan, suaminya ego ni, kita lembutkan dia, kita cairkan dia, kita hemat yang terbaik. Kita hemat yang terbaik. Dia tengah tidur tu, kita bisik kat telinga dia dengan kalimah-kalimah, dengan ayat-ayat Allah. Bisik. Atau kita hantar, kita sedekahkan dia surah Al-Fatihah bertusan. Kita pandang dia sedekah surah Al-Fatihah. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan keberkatan surah Al-Fatihah, suami aku, ya Allah, lembutlah aku, ya Allah. Lembutlah pada aku. Ya Allah, aku nak suami yang aku nak suami aku lembut pada aku, ya Allah. Mintalah. Minta sungguh-sungguh. Saya nak minta Pak Aris. Gandakan minta. Dengan Allah kena sabar. Nampak tak? Tak payah jumpa bomoh, tak payah kangkang-kangkang tau. Jumpa bomoh pun tak nak.
Kan minta dengan Allah, insya-Allah dapat. Insya-Allah. Sabar, banyak sabar. Masak, banyak selawat, banyak zikir. Nampak tak? Makan sama, jangan benar kau suami makan seseorang. Kalaupun dah kenyang, jangan kau suami kau makan kau tengok drama. Nanti drama dalam hidup kau. Faham ke faham? Kan? Bergaduh macam mana pun, hemat untuk suami buat. Nampak tak? Ego tinggi dia akan dicairkan bila kita sungguh-sungguh. Dan sebab tu perempuan, bila hari kamu nak melahirkan anak, kamu grip benda tu. Ini formula. Nak tahu tak formula ni? 8/8. 8/8 kau jumpa aku. Kan? 8/8. Kau ngajar betul Pak Riz. Dah syok-syok nak bagi formula, dia tangguh pula. Pergi, tinggal ke nombor telefon, tinggal. Ingatkan 8/8, saya nak bagi formula. Macam mana nak genggam suami. Teknik psikologi, insya-Allah. 8/8 ni ingat tu, formula tu. Saya nak bagi. Ini kau dapat buat, insya-Allah. Boleh buat, insya-Allah boleh buat. 8/8. InsyaAllah. Dan saya pun ego juga. Saya pun ada ego juga. Belajar perlahan. Belajar perlahan. Kan? Yang mengikat saya, yang menyedarkan saya sebab saya share setiap pagi. Saya malu dengan Allah. Saya malu dengan Allah. Cerita pada Allah, cerita pada manusia tapi tak mampu buat. Pesan guru saya, arwah dah guru saya. Kata apa pada saya? Apa yang kau sampaikan kau kena amalkan. Apa yang kau sampaikan kau kena amalkan. Apa yang kau amalkan tu kau share kat orang. InsyaAllah dia akan jadi. InsyaAllah. Sahabat-sahabat, satu saya minta sahabat-sahabat yang banyak masalah dah ikut live saya, amalkanlah apa saja. Bila anda berjaya keluar daripada masalah, anda share pada orang lain. Share. Tak semesti anda buat live macam saya. Anda share lah pada kawan insya-Allah. Di saat anda ada niat nak tolong orang, Allah akan hantar banyak orang untuk anda bantu. Percayalah cakap saya tu. Percayalah. Di saat anda ada niat nak tolong orang, Allah akan hantar banyak orang. InsyaAllah anda mampu tolong orang. Ada soalan? Kita bagi seterusnya. Soalan daripada personal messenger. Ya, PM. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu tunggal kematian suami dan anak 2. Anak sulung lelaki terpaksa makan ubat hospital untuk rawatan mental. Namun stabil dan boleh bekerja. Anak nombor 2 perempuan, kerja merupakan punca rezeki keluarga ni. Namun awal 2019 saya dapat tahu dia terjebak dengan sindiket dadah dan menjadi mangsa. Puncanya anak ini berkenalan dengan seorang lelaki. Lelaki ini telah memperdaya anak perempuan saya meminta